Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar pasal topik 5. Topik 5 is classroom equipment. Dalam topik ni ada 5 item yang perlu anda tekankan. Pertama, apa itu teaching aids? Teaching aids ni alat bantuan mengajar. Okey, seterusnya audio visual aid ni audio visual lah. Sejauh mana keberkesanan pengajaran dengan cara ni. Dan role of computer, cara nak mengajar kanak-kanak menggunakan komputer. Kalkulator ni saya tak nak tekankan sebab biasanya budak tadika kita tak gunakan kalkulator. Dan seterusnya classroom management ni pengurusan kelas lah. Okay, penggunaan teaching aids ni, okay, dia membantu guru untuk mengajar dengan lebih berkesan. Dia lebih mudah, menarik dan kanak-kanak akan lebih memberi perhatian lah, disebabkan cara pengajaran tu lain daripada yang lain dan menarik minat kanak-kanak untuk melihat lah. Dan guru juga perlu mengoptimumkan penggunaan teaching aids tu lah. Okay, dan make sure anda dah plan dulu nak mengajar menggunakan teaching aids tu. Okay, teaching aids ni sebagai bantuan kita untuk mengajar. Okay, kita go through. Next is inilah antaranya. Teaching aids ni perlulah berbentuk benda yang maujud, benda yang boleh disentuh dan dirasa, dipegang dan sebagainya kan oleh kanak-kanak. Benda tu akan lebih kanak-kanak tangkap lah pengajaran yang diajarkan tu. Okay, yang macam ni dalam gambar ni kan, boleh benda ni boleh beli kat kedai RM2 lah, atau Mr. DIY. Dia berbentuk ni lah. Ini adalah alat pertama boleh diajar kepada kanak-kanak untuk subjek matematik lah, about shape. Kita akan ajar kanak-kanak nama-nama shape ni, karakteristik dia seperti bucu-bucu ni dan nama-nama dia. Okay, yang ni alat pengajaran lah. Dia macam apa, tools lah untuk diajarkan kepada kanak-kanak lah. Yang ni boleh beli kat kedai juga. Dia lebih menarik dekat dalam dekat dalam rod ni ada tulisan nombor lah. Okay, ni magnet ni, benda ni biasa tak ada kat rumah tau. So teacher bila ambil aktiviti tu, make sure you count one by one lah. Takut ada budak bawa balik lah. Mak awak pun dulu pernah budak kan. Benda ni mana ada kat rumah kita, lepas tu menarik. So bila benda ni tak cukup, nanti cikgu nak ajar tak seronok. So wooden Montessori ni, ni ada jual juga, pun sama juga. Lepas gunakan, simpan balik, jaga elok-elok sebab dia boleh gunakan dalam pada suatu masa yang lama lah. Okay, ni penless ni untuk sifir, untuk ajar kanak-kanak. Dia ada colourful lah. Dan ajar kanak-kanak untuk menghafal sifir lah. Dia baik untuk kanak-kanak punya pemahaman matematik bila dia orang dewasa. So you see audio visual. Okay, pengajaran menggunakan audio visual ni ada pelbagai cara tau. Dan dia ada perbezaan tau. Bila kita ajar menggunakan penyataan, dia tak sampai lah. Okay, type of learner. Okay, ni jenis-jenis student yang akan belajar dalam kelas lah. Ni yang memerhati. So bila kanak-kanak memerhati ni, first of all kita punya penampilan lah. Sebagai seorang guru perlulah berpenampilan kemas. Okay, kemas, supaya menarik minat kanak-kanak untuk melihat kita. Okay, kita punya pembawaan lah. Okay, dan ingat, pengajaran yang macam kita kan, macam awak remaja, awak suka belajar melalui pendengaran tau. Macam awak suka dengar muzik dan sebagainya. Okey, cuba contoh ada 5 orang student. Saya bercakap dengan orang yang pertama tu untuk menyampaikan info. Dan orang pertama tu akan menyampaikan kepada orang kedua. Orang kedua akan bagi 3, 4, 5. At the end, pada orang kelima tu saya bertanyakan diorang punya bertanyakan apa yang saya cakap tu pada orang pertama. Dan akhirnya result yang saya dapat adalah kekecewaan. Sebab benda yang apa saya sampaikan tu tak sampai, dia jadi benda lain. Sebab pemahaman kita berbeza. So as a teacher dalam kelas, awak tak boleh anggap student awak semua sama. Diorang ada different, ada perbezaan. Okay, example yang ni lah, audio visual. Ni macam cardboard ni kena jaga ni kan, sebab dia boleh tahan lama, boleh simpan lah, gunakan elok-elok simpan. Kalau tak nak berhabuk, letak dalam plastik.
Flashcard, yang ni ada teacher rajin buat sendiri. Boleh tampal dan sebagainya. Okey. Ni menggunakan craft kan. Ni gunakan pinggan yang kita buat buat jamuan tu kan, untuk ajar jam. Ini kita gunakan maps kan. Yang ni dalam komputer lah. Dia lebih menarik lah. Tapi kalau tak cukup komputer, make sure bagi peluang seorang satu lah dalam kelas kita punya student dan kelas kita tu cuba. Sekali pun jadilah. Okay, map ni jaga elok, jangan buka ni, jaga takut dia rosak lah, nanti dah tak boleh pakai dah. Okay, rule of computer. Komputer ni memudahkan tugas manusia. Dia akan dia kena ajar lah, teacher pun kena ambil tahu RAM tu apa, RAM tu apa, hard disk tu apa. Okay, komputer apa yang support untuk digunakan, masih relevan, telefon apa, spek dia lah, spesifikasi sesuai tak untuk digunakan. Okay, tu dia penerangan dia panjang Calculator saya tak ajar lah sebab budak tadika biasa tak guna calculator So classroom management, pengurusan dalam kelas ni lah, dari segi warna, dan teacher hargailah hasil kerja kanak-kanak tu. Bila kanak-kanak buat something tu kan, dia meletakkan effort kat situ. So as a teacher, kita menghargai walaupun tak cantik, walaupun tak semenggah lebih kurang kan. So kita hargai jugalah kan, give some clap ke, buat bintang ke. Kalau teacher tak pandai buat bintang, teacher boleh beli chop. Chop dekat budak punya hasil kerja tu. Okey, yang cantik kita tampal dekat whiteboard ke apa ke, sebagai tanda kita menghargai itu kerja dia lah. Okey, dalam kelas pun kena faham student ni ada, kita kena rapat dengan orang untuk memahami sejauh mana pemikiran dia orang lah. Okey, yang ni alat-alat bantuan mengajar tu semua. Okey, kekemasan dalam kelas pun perlu kan, kebersihan tu separuh daripada iman. Apa lagi? Ada rules lah, nak keluar kena minta izin. Excuse me teacher, may I go to the toilet, ajar kan. Macam sekarang ni pun toilet, apa toilet kan, jangan cakap dia elok. So dalam topik 5 ni yang perlu ditekankan, alat bantuan mengajar, audio visual aids ni macam mana kan, mestilah bergambar ke, berkala ke, penulisan yang terang dan sebagainya. Komputer ni memudahkan tugas. Okey, calculator tak ada. Classroom management ni pengurusan dalam kelas awak. Awak sebagai seorang guru, awak kena manage kelas awak wisely lah. Macam kelas tu bising sangat, ubah tempat duduk dia. Kelas tu kotor sangat, make sure kena kemas kan. Apa yang awak macam tu awak masuk, macam tu lah awak keluar. Okey guys, itu je untuk topik 5. Ada sebarang soalan boleh tanya dalam Telegram, dan awak kena komen dekat dalam video ni untuk awak punya attendance detail awak nama awak, nombor berapa dalam attendance, full name, metric number lah, itu saja. Buat secepat mungkin lah sebab saya akan ambil attendance awak pada pukul 5.30 petang Okey, terima kasih. Assalamualaikum.